Cari dia Pusing kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba. Walau syi'ta ja'alta sabah sahra rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal pengurusi dan kuasa para jemaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Ini satu jemputan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih ramai sikit masuk. Minggu lepas 120. Minggu ni lagi ramai lagi insya-Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dipilih, macam-macam masalah yang halangan yang berlaku, dihalang kita. Siapa-siapa pun kita nampak macam orang menghalang, tetapi sebenarnya tidak. Memang Allah Ta'ala jadikan halangan itu. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita antara yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Tujuan penciptaan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Bila kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kepada-Nya, maka kita didorongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan yang lurus, ini untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan di sini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian besar manusia kadang-kadang termasuk dengan diri kita lupa tentang kejadian kita sebenarnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sebenarnya apa tujuan diciptakan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang lupa tujuan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, Allah Ta'ala menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidupnya memang dia beribadat, tetapi ibadatnya bukan kerana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat tapi tidak mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada tujuan sesuatu yang lain. Contohnya, kalau tak beribadat, nanti akan datang masalah, sakit dan sebagainya, akan diuji macam-macam. Ada dia buat ibadat kerana, ada yang buat ibadat kerana rezeki semata-mata. Buat ibadat, solat duha, kenapa solat duha? Kerana rezeki, suatu rezeki tertentu. Kalau tidak, tak rajin untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat awal ni, peringkat anak-anak kita boleh begitu. Tapi kalau peringkat kita tuan-tuan yang dah cukup akalnya, dah melalui pengalaman yang lama, kita pun buat ibadat pun kerana itu juga. Buat ibadat kerana sesuatu juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat ibadat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan putus asa. Putus asa maksudnya bila buat ibadat dia tak dapat apa yang dia nak, maka dia akan rasa lemahnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia janji, kalau kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia janji pasti dia akan beri. Allah Taala menyebut innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak pernah mungkir janji. Tidak pernah mungkir janji. Kita ada kepercayaan, kita ada iman tu, kita ada. Tapi kadang-kadang dia turun naik, dia turun naik. Sebab tu saya bincang-bincang, sembang-sembang dengan sahabat-sahabat cerita tentang COVID ni. Rupanya COVID ni banyak dia punya hikmah dia. Antaranya adalah orang berebut untuk beribadat, berebut nak pergi masjid. Sampai bergaduh-gaduh, setengah-setengah masjid bergaduh. Sebab apa? Namanya tidak tersenarai sebagai ahli jemaah. Masjid Perdana siap daripada seminggu dah ada nama. Oh, saya dah 4 minggu, 8 minggu tak solat. Duduk marah kat situ kan. Sekarang masa boleh, susah kan, tak pergi lah. Dia ada masalah. Bila ada COVID, Alhamdulillah. Itu antara hikmahnya. Antara hikmahnya juga ialah solat Jumaat ni datang awal. Kalau tidak, dekat dengan azan baru tu Allah. Hari ni diluaskan lagi sikit, tengok dia mula tu kan, tak apa, pukul 1 nanti sempat lagi. Kalau dulu tak boleh, 12.15, 12.20 mesti berada dalam masjid. Kalau tidak, kita akan terlewat. Kita pergi. Betul lah kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan tu ada kesenangan. Dalam kesusahan, bukan selepas kesusahan ada kesenangan, tapi dalam kesusahan tu ada kesenangan. Jadi betul lah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-puan, puan-puan biasa, puan-puan lah biasa. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai manusia yang lupa kepadanya, lupa. Ada Rajab, Syaban, Ramadan. Ni bulan yang ramai orang lupa kepada dia, bulan ni. Di bulan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis yang disebut oleh Usamah bin Zaid, anak cucu angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid adalah cucu angkat, sebab Zaid itu anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan satu hadis, Zaid Usamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tengok engkau macam puasa tak buka-buka, puasa bulan Syaban ni setiap hari, hampir setiap hari berpuasa. Kenapa Kenapa? Tengok kau sangat kuat beribadat dalam bulan Syaban ini. Dan aku ingin, kata Rasulullah, aku ingin pada bulan ini diangkat buku catatan, dan aku ingin catatanku ialah aku sedang berpuasa. Ini sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasalah. Lagi puasa, Rasulullah berpuasa, beribadat kuat pada waktu bulan Syaban ini. Ramai yang lupa. Banyak fadilat dia, sebab tu ada riwayat hadis tersebut, hadisnya orang sebut bulan ini bulan Rasulullah, bulan Rajab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umatku ataupun umat Islam. Ada sebut, itu bukan hadisnya, tapi kalau kita lihat kepada hadis ini dan Allahumma salli ala Muhammad, dan penurunan ayat Ahzab, ayat 56, Allah menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tu turun dalam bulan Syaban. Bulan Syaban. Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, salawatlah kamu kepada. Jadi seolah-olah macam betul lah tu, walaupun hadis tu tidak di sini. Hadis tu tak ada sebenarnya, yang kata bulan ni tu tidak. Tapi kalau kita padukan pada hadis tadi yang disebut oleh Usamah tadi dengan hadis dengan ayat penurunan, sebab penurunan ayat dalam bulan Syaban tu seolah-olah macam betul juga, macam betul. Maksudnya kelebihan dalam bulan Syaban ni ada. Jadi berbetulan pula kita dengan hari Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bulan ini bulan Rejab, kita memperingati bulan peristiwa besar iaitu Isra dan Mi'raj. Ada orang menafikan berlakunya Isra dan Mi'raj, tak percaya berlakunya Isra dan Mi'raj. Siapa yang menolak Isra dan Mi'raj berarti dia menolak percaya kepada syurga dan neraka. Betul tak gitu? Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala memperlihatkan syurga dan neraka kepada Rasulullah SAW. Kalau kita menolak Isra dan Mi'raj, macam tahu dia tolak tu, dia menolak tu sebab apa nama? Sebab dia punya perjalanan tu terlalu cepat. Kalau di tu, saya pinjam cerita Ustaz Badli Shah Datuk. Dia kata logik akal boleh diterima, logik akal kita boleh terima sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj, boleh terima dari segi akal, boleh ke dari segi nas saja? Dari segi nas ke dari segi akal boleh terima? Akal boleh terima tak? Boleh terima akal. Maksudnya tok logik lah Ustaz, boleh terbang daripada tu dalam masa yang singkat, lepas tu naik ke bukan as-sama tapi as-samawat, maksudnya langit yang tidak ada penghujung, dan lepas daripada tu lagi Sidratul Muntaha. Boleh sampai tak dalam masa setengah malam? Boleh sampai tak? Logik tak? Boleh? Agak-agak logik tak? Logik ya? Logik ke tak logik? Logik, logik. Logik dan datang dengan nas sekali. Ta'ala sebut nas. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sehingga akhir ayat. Tapi dari segi akalnya macam mana Dari segi akal, logik akal ni boleh terima. Macam mana akal ni boleh terima? Dia kena bawa cerita kisah orang lain. Kisah semut hitam ni, tu saya ada Datuk Badli Shah tu, dia bawa cerita tu bagus. Senior, junior saya dulu di Kuzar. Semut hitam tumpang pada beg seorang yang nak daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Dia ni naik atas beg kita, beg yang kita nak tu naik kapal terbang daripada Pahang ke Kuala Lumpur dalam masa setengah jam sampai je di Kuala Lumpur. Semut hitam ni pun turun, jumpalah semut di KLIA. KLIA kata nampak gaya macam bukan orang KL, cakap pun dari macam dia bunyi dia Pahang, daripada Pahang. Kata kau pukul berapa datang daripada Pahang? Pukul 9.30 tadi, pukul 10 dah sampai. Semut KLIA kata apa? Gila kau, macam mana kau boleh sampai cepat? Tengok kaki kau besar mana? Tak, betul, aku tak tipu. 9.30 tadi berada di Pahang, pukul 10 berada di KLIA. Logik tak? Logik lah, sebab semut tu dia bukan jalan sendiri, dia diperjalankan. Jadi Rasulullah SAW dia bukan bergerak sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan ayat Subhanallazi asra bi'abdihi, kami yang menjalankan hamba kami. Jadi Allah Ta'ala tidak ada sempadan, bukan besar macam kita, bukannya cepat macam kapal terbang. Dia letak dia terus sampai. Jadi kita kata, oh kalau begitu logik lah. Jangan jadi macam semut KLIA yang tidak boleh menerima bahawa semut daripada Pahang ni boleh sampai dalam masa setengah jam. Tak logik. Kamu gila ke apa? Jalan kejap terus sampai sini, kamu gila ke apa? Tapi jadi semut hitam yang naik atas beg kita tu, dia boleh sampai dalam masa setengah jam. Itu kapal terbang kenderaan kita, kenderaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada Rasulullah SAW. Mana saja dia pandang terus sampai. Borak begitu pantas ni, lebih laju daripada cahaya. Mana saja dia pandang terus sampai. Dia punya kelajuan dia. Apa saja dia pandang, tempat tu dia pandang terus sampai di situ. Jadi kalau cahaya pun dia punya kelajuan tu lebih daripada cahaya lagi. Jadi keimanan tu kita dah ada, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Keimanan tu kita ada. Yakin bahawa syurga itu ada, neraka tu ada. Tapi terkadang kita ni dia jadi dalam hidup kita dia akan lalai, tidak bersemangat untuk beribadat, rasa lemah, jemu, bosan. Kenapa Allah Ta'ala buat begitu? Allah Ta'ala buat sengaja. Allah Ta'ala ciptakan bosan, jemu
stres dalam hidup kita. Ada orang yang sakit kalau kita jumpa kat hospital, dia terus dah tak ada semangat untuk hidup lagi. Ustaz, saya ni kalau boleh saya matilah cepat-cepat. Ada orang macam tu dia terlalu banyak sangat dia punya masalah ataupun sakit yang terlalu. Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Nak beritahu kepada kita bahawa kehidupan dunia ni bukan untuk kita hidup di sini. Mesti kamu akan jemu. Kalau makan apa yang paling sedap kita makan. Seminggu kita bagi makan tu jemu, bosan. Pagi, tengah hari, petang, esok makan lagi benda yang sama. 3 hari makan nasi biryani, nasi kambing, nasi Arab. 3 hari ataupun seminggu kita makan, jemu lah kita. Memang Allah Ta'ala jadikan dunianya macam tu supaya kita faham bahawa di sana ada suatu alam, ada masa lepas pada ini ianya tidak akan berlaku lagi macam di dunia ini. Allah, sakitnya Allah. Memang dunianya begitu. Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala minta kepada kita sabar dan redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang keadaan itu menyebabkan kita, Masya Allah, dia jadi malas untuk beribadat. Macam mana nak bangkitkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu. Ni anak-anak muda ni, anak murid saya ni, hari ni ikut sekali madrasah baru yang buka, Pulau Perdana 2 kat atas kedai tu. Dia orang terpaksa ikut sekali sebab ustaz datang hari ni. Jadi dia ambil ruang 15 orang hari ni. Orang Pulau Indah minta maaf, ambil ruang 15 orang hari ni. Cakap dengan mereka, kita rasa kita muda, kita rasa kita masih kecil, tapi umurnya tidak begitu. Syarat untuk mati ni bukannya sakit, bukan syarat untuk mati bukannya tua, tapi syarat untuk mati ni ialah apa dia? Syarat untuk mati sampai ajal. Sampai dah ajal. Habis tengah sakit, tengah sihat, mati. Muda, mati. Sakit tak mati-mati kau ni. Dah berapa tahun dah? 30 tahun dah sakit. Duduk macam tu dah. Keluar masuk hospital. Berapa tahun dah keluar masuk hospital tu? 30 tahun dah. Tak mati lagi. Memang tak mati. Sebab syarat untuk mati bukannya sakit. Syarat untuk mati ialah sampai ajal. Kita tengah duduk macam ni, tengah bercakap begini, mati sampai ajal, matilah kita. Jadi apa yang boleh membangkitkan kita untuk mengekalkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa yang boleh membangkitkan semangat kita untuk beribadat kepada Allah? Iman dah ada, percaya adanya akhirat, percaya. Tapi apa yang boleh membangkitkan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang kita buat tu untuk diri kita, bukan buat untuk Allah dan bukan buat untuk orang lain. Hari ni datang masjid awal untuk diri kita. Hari ni saya bangun malam untuk diri kita. Hari ni saya baca Quran banyak untuk diri kita. Hari ni saya bersolawat banyak untuk siapa? Untuk kita. Kita buat untuk diri kita, tapi dia datang juga kemalasan tu. Macam mana nak bangkit? Dia punya tu. Ada 2 ubat yang diberikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dicerita 2 perkara ni mesti ada dalam diri kita. Satu disebut al-khawf, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, dah ibadat solat macam ni agak-agak boleh tak masuk syurga Engkau ya Allah. Solat 2 rakaat, setengah rakaat pun tak boleh ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulut baca Fatihah tapi lalai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia pergi dah. Bagi salam je terus bangun terus. Tak ada minta ampun langsung Allah. Saya ulama ajar pada kita, tengok bagi salam je astagfirullahalazim, ya Allah. 2 rakaat tadi, 4 rakaat tadi, 3 rakaat tadi, ya Allah, saya lupa kepada Engkau ya Allah. Walaupun saya menghadap Engkau, ini wajah tu wajhiyadul lazi, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku padamu. Maksudnya kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh lalai langsung. Tak boleh lalai. Tapi tak, daripada datang rumah, daripada rumah datang ke masjid tadi pun Allahu Akbar, kena pergi awal lagi hari ni. Dia punya datang semangat gitu kan. Kena datang awal tu semayat menghadap Allah. Kalau kita pergi ke istana kalau gitu, agak-agak boleh masuk lah. Sultan panggil, hari ni menghadap Sultan. Kita pergi menghadap Sultan, mukanya
boring betul lah nak pergi ngadap sultan. Ada gitu. Ada agak-agak sultan bagi masuk lah. Dia tengok muka pun tak bagi masuk. Tadi saya terlihat satu video sebelum datang ke masjid ni, satu video di Denmark, kedai dia muka masam tak boleh masuk, pintu tak buka. Dia buat macam tu. Kedai di Denmark, supermarket dia, ya, supermarket. Nak masuk je kena senyum baru boleh. Kalau pergi muka tak boleh masuk, pintu tu dia tak buka. Kita buat kat masjid kita juga. Datang ni je, solat senyum je, pintu dibuka. Di Denmark dia buat macam tu. Masya Allah. Kita datang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan, padahal engkau datang tu, engkau diberikan bahagian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang, Allah Taala bagi pada kita. Dia nak apa daripada kita? Allah Taala tak nak apa-apa daripada kita. Tak nak apa-apa daripada kita. Jadi macam mana nak bangkitkan hati tu dia supaya bangun malam ingat Allah, banyak bersalawat pada Rasulullah SAW, baca Quran, banyak-banyak baca Quran satu muka. Gitu. Nantilah bulan puasa nanti baru kita baca banyak-banyak. Kenapa? Macam mana nak bangkitkan tu? Jadi dua kali. Satu al-khauf, yang kedua ar-raja. Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau Engkau tak terima amal ibadatku ni, habis aku ya Allah. Habislah aku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau tak sempat umurku panjang lagi ya Allah, kalau esok aku mati ya Allah, hari ini aku tak sempat beramal ibadat ya Allah, habislah aku ya Allah. Dia mesti begitu hati kita. Dia mesti desak begitu. Kalau tidak kita tak apa, esok sempat lagi. Kenapa tak baca Quran lagi hari ni? Esok sempat lagi Ustaz, banyak lagi masa kata. Dia bagi gitu, akhirnya sampai ketua kita. Sampai ketua surah Al-Mulk hafal lah. Tak apa Ustaz. Sekarang bila dah baca Al-Mulk tiap-tiap malam baru mula tu balik, baru mula ingat, baru mula gitu. Tapi Yasin tak ingat-ingat juga Mam Yasin berapa tahun dah hafal? Tak hafal Ustaz. Saya baca Yasin dia 40 tahun. Ingat tak? Tak ingat pun, sebab memang tak ada niat untuk nak menghafal. Jadi Ustaz sambung kepala sikit. Ustaz sambung. Okey, saya boleh sambung. Sambung kepala baru dia ingat. Kalau tak sambung kepala tak ingat. Sebab apa? Tidak ada niat pun untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi ada niat. Bila ada niat, ada kesungguhan. Tersempat lagi ke? Tak ada sempat dah. Waktu ni lah kita tu. Esok wallahu alam boleh hidup ataupun tidak. Jadi datangkan al-khauf. Al-khauf. Waktu kita sihat, waktu kita muda, waktu kita kuat, datangkan al-khauf. Datang khauf pada dia. Kena masukkan elemen. Sebab tu Quran ni dia akan cerita syurga neraka. Dua-dua ni cerita syurga dan neraka. Dua-dua nak bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cerita neraka untuk kita masuk neraka tak. Tapi cerita neraka untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang cerita syurga dia relax je. Tapi kalau cerita neraka, ya Allah takutnya dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang al-khauf waktu kita sihat, waktu kita muda, waktu kita kuat, datangkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-raja, waktu kita lemah, waktu kita sakit, waktu kita masa dah sempit pada kita, datangkan ar-raja. Allah ada sifat ada namanya ialah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Af. Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Apa beza dua tu? Dua-dua makna lebih kurang aja. Makna dia lebih kurang. Tapi nama Allah ada Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Al-Ghafur, kita buat dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, minta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan dia tutup aib kita, tak bagi nampak apa yang kita buat, dosa kita dengan Allah SWT ditutup oleh Allah SWT. Walaupun besar mana sekalipun dosa itu diampunkan oleh Allah SWT, kecuali syirik pada Allah SWT. Adapun Al-Ghaffar,
Sama juga, diampunkan dosa kita, ditutup aib kita, walaupun dia berulang banyak kali. Ulang, ya Allah saya tak nak buat dah, ya Allah buat lagi, ya Allah saya tak nak buat dah, buat lagi. Antaranya ialah orang yang selalu tengok video FB itu, dia masuk gambar-gambar yang, ya Allah saya tak nak tengok dah, ya Allah, tengok lagi, buat lagi. Lepas tu taubat, nangis-nangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan pada mata kita ni, mata yang tengok benda yang diharamkan oleh Allah tidak layak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Mata yang diharamkan, mata ni diharamkan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Bila dia lihat benda yang haram, mata itu tidak layak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu, tapi bila jumpa tu, nafsu datang, syaitan datang, tengok lagi. Pesan balik, mata yang begitu tidak layak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak layak untuk masuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, masuk syurga tidak ada makna. Disebut kalau sekiranya ahli neraka yang sedang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ahli syurga neraka melihat Allah, pasti dia tidak merasa kesakitan pun seksaan Allah Taala itu bila dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli neraka kalau diizinkan untuk melihat Allah yang sedang terbakar ni, dia tak rasa terbakar ni sebab hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, seronoknya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mata kita ni yang melihat benda yang haram itu tidak boleh diizinkan untuk melihat Allah kalau dia meneruskan kerja tersebut. Dah tahu, tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu minta tengok lagi, minta ampun lagi. Al-Ghafur, Al-Ghaffar akan mengampunkan kita dengan syarat taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datang perasaan ar-raja, ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, aku tahu, ya Allah, aku ni banyak berdosa, mulut aku ni, ya Allah. Ya Allah, akal aku ni banyak berfikir benda-benda yang negatif, ya Allah. Orang lalu je, ni apa lagi, ni macam-macam kata orang dalam hati, pemikiran yang tak baik. Ya Allah, aku tahu, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Dan aku tahu Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Engkau boleh mengampunkan semua dosa, banyak mana pun, besar mana pun, Engkau ampunkan dosa. Dia datang ar-raja. Tapi ar-raja ni tak boleh datang waktu kita kuat. Waktu kita kuat, waktu kita muda, dia tak boleh datang ar-raja. Bila datang ar-raja, dia akan menyebabkan kita menunda. Tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun, nantilah masa tua nanti saya tu, masa saya pergi ibadat nanti saya akan minta ampun Allah SWT. Tak boleh begitu. Jadi ar-raja dan al-khawf itu digunakan tepat pada masanya, dia akan membangkitkan kita untuk beribadat kepada Allah SWT. Walaupun umur kita masih muda, walaupun kita masih kuat, kita ada kesempatan yang banyak, kita akan terus berpulun-pulun ataupun berlumba-lumba untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala perintahkan kepada kita, berlumba-lumbalah kamu pada maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lumba-lumba, fastabiqul khairat, berlumba-lumba, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, berlumba-lumba, cepat-cepat pergi lumba, cepat pergi saf depan awal, cepat berlumba. Bapa dia ni tak berlumba. Jadi dua ni tuan-tuan, masukkan dalam elemen dalam diri kita, insya-Allah iman yang ada pada kita tu akan dapat dibangkitkan, akan dapat kita akan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang baik. Cukup sekadar itu kongsian kita pada tengah hari ini di bulan Syaban yang mulia, bulan Syaban yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya dibanyakkan ibadat dan padanya juga diturunkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita banyak bersalawat padanya. Moga-moga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti dan kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Rasulullah tengok kita, dia kenal kita. Siapa? Orang yang paling banyak bersalawat
kepadanya, dan moga-moga kita bersama dengannya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama dengan siapa yang paling kamu kasihi pada hari ini. Nanti di syurga kita bersama dengan orang yang paling kita kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.